Imam Bilal, ahli jawatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan surau, hadirin sekalian, ayah-ayah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ni kita berkesempatan untuk bertemu sekali lagi. Walaupun saya lambat, tapi masih lagi berkesempatan untuk datang ke surau ni. Jadi disebabkan PKP ni dia blok di depan sana, jadi banyak kereta. Saya pun berhenti dulu di tepi dan solat, kemudian baru meneruskan perjalanan. Masih berkesempatan untuk bertemu dengan ayah-ayah. Semoga malam ni Allah memberikan keberkatan di dalam majlis kita dan juga perhimpunan kita untuk mempelajari kitab Penawar Bagi Hati, yang mana adalah kitab ini permulaan bagi ilmu tasawuf, adalah ilmu untuk membersihkan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah dan memakaikan diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, iaitu takhalli minar radha'il anir radha'il, pisahkan diri daripada perkara-perkara buruk, wa tahalli, dan juga kita bersepakai dengan perkara-perkara yang baik. Jadi kita dah sampai di dalam bab iaitu yang ke-9 pada menyatakan ujub, yang mana kita dah bincangkan apakah itu ujub. Yang mana ujub tu adalah kita perasan diri kita baik, kita rasa diri kita ni adalah yang hebat, kagum terhadap kerja buat kita, diri kita, amalan kita dan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita rasa kagum dengan benda tu. Kita rasa kagum dengan benda tu. Contoh rupa paras. Kekaguman ni, ujub ni dia boleh jadi pada tubuh badan. Dia rasa dia lawa. Dia rasa dia lawa, maka itu adalah satu kekaguman, iaitu ujub yang tidak baik. Dan juga dia rasa dia kaya. Bila dia rasa dia kaya, akan timbul sifat-sifat yang buruk. Dia rasa dia pandai, orang lain tak pandai. Dan banyak lagi kekaguman diri yang tercela. Sepatutnya kekaguman itu kita gunakan adalah untuk memandang segala kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh rasa ujub, tapi ujub dengan tindak tanduk Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa ujub dengan tu, kita rasa kagum. Masya Allah, Allah bagi aku ni. Ya, Masya Allah, Allah berikan aku kepandaian. Masya Allah, Allah bagikan aku rupa paras yang elok. Alhamdulillah. Kita rasa kagum dengan Allah tu, bukan dengan kagum dengan diri kita pandai, belajar dapat 8A, ada master, ada PhD dan sebagainya. Oh, kita rasa kita hebat lah dah sampai PhD. Kita rasa hebat lah bila dah ada duit banyak ni. Baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Surah Al-Alaq. Manusia ni dia zalim. Innal insana la yatgha. Dia akan buat zalim. Bila? Ar-ra'ahus taghna, apabila dia melihat diri dia dah kaya. So melihat diri dia kaya ni maksud dia lihat diri dia mempunyai kelebihan. Bila dia lihat diri dia punya kelebihan, orang tak punya kelebihan, tu nak datang ujub tu. Sedangkan kelebihan itu datangnya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita akan masuk di dalam perbicaraan, iaitu sebab ujub itu. Sebab bagaimana boleh terjadinya perasaan kagum itu. Menurut kata pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam Penawar Bagi Hati, yang mana Penawar Bagi Hati ni dia mirip dengan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Maksudnya kitab Imam Al-Ghazali, iaitu 4 asal agama, usul agama, 40. Nama kitab tu Arba'in fi Usuluddin, yang mana Imam Al-Ghazali dia menghimpunkan kitab tu, yang mana kitab Penawar Bagi Hati ni mirip ke arah apa yang dibahaskan dalam kitab Imam Al-Ghazali, sama lebih kurang. Mungkin dia ambil cedok daripada situ. Ada? Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini, ketahui olehmu
bahawasanya sebab ujub jahil. Sebab bagi ujub itu ialah jahil. Jahil ni maksudnya tak berpengetahuan. Bahasa kasarnya bodoh. Bahasa lembut sikit stupid. Dan bahawasanya ubatnya ilmu. Makna ubat bagi ujub ni adalah ilmu. Dan ubat bagi jahil adalah ilmu. Mana kita apabila ada penyakit kena cari ubat. Mana itu lumrah seorang manusia apabila dia kena penyakit, ada virus pada dia, dia cepat-cepat cari ubat. Jadi penyakit hati ni pun bila kita rasa kita ni ada penyakit tu, kena cepat-cepat cari ubat dia. Ubat dia apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang boleh menyebabkan pengetahuan, yang boleh menyebabkan sifat-sifat tu gugur daripada diri kita. Baik, kata pengarang, maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan. Nampak? Jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia pekerjaan itu dengan usahanya, dengan usaha orang yang ujub tu. Seperti cantik. Seperti cantik rupanya. Rupa cantik ni kita boleh buat ke? Ayah tanya. Rupa kita ni, janggut panjang sedepa ni, hidung mancung macam ni, kita boleh buat ke? Pada asalnya tak boleh. Melainkan ada orang buat pembedahan plastik, Michael Jackson, daripada hitam jadi putih, hidung kepek jadi mancung. Tu tak apalah, tu lain. Yang ni cerita asal, keluar daripada perut mak kita tu, tak ada orang buat pun. Baik, dia ujub dengan paras rupa dia, yang mana paras rupa tu bukan daripada pekerjaan dia. Dia tak buat pun muka dia. Dan elok suaranya. Kita boleh bagi elok suara kita? Tak boleh. Semua pemberian daripada Allah. Tapi kalau orang tu ujub dengan benda tu, dia rasa kagum dengan apa yang Allah bagi kepada dia, maka tiada patut ia ujub dengan dirinya. Benda tu tak patut. Contohlah, tok tuan-tuan, tok ayah-ayah ni orang kaya. Katalah, senang cerita, keturunan Said. Biasa orang keturunan Said ni dia bangga-bangga. Ada seorang hamba Allah ni tuan-tuan, saya pergi kenduri kahwin. Dia kata yang kahwin ni anak saudara saya, keturunan Said. Aku tak tanya pun keturunan Said yang hampir abang kat aku pasal apa. Nak cerita sangat keturunan hang tu Said. Mana dia bangga dengan keturunan. Walhal keturunan tu tak boleh buat apa-apa pun kalau dia ni tak bertakwa. Begitu juga kita berasa kagum dengan sesuatu yang kita tak buat. Pak kita kaya, kita miskin, kita berasa kagum jalan lagak lebih daripada pak kita. Pak kita punya rumah, pak kita punya kereta, mari pergi sekolah, anak jalan lagak samsing. Patut ke? Tak patut. Wahai dia miskin lagu tu. Okey. Mana tak sepatutnya ujub dengan perkara seperti itu. Kerana, kata pengarang, kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya, maksudnya dengan usaha dia. Bahkan sayugianya bahawa ujub ia, mana seorang tu bahkan dia perlu berasa kagum, ujub dengan Tuhan yang memberi ia, memberi ia akan dia, baginya. Tuhan yang memberi ia Tuhan itu akan dia, akan apa yang dia miliki itu baginya, bagi orang yang ujub tu. Dengan semata-mata limpah kurnianya, dia berasa, patut rasa, hebat sungguh suara Allah bagi ni. Cantik sungguh pemberian Allah. Mulianya Allah bagi ayah aku kaya. Dia berasa mulia, dia berasa kagum kat siapa? Dia berasa kat Allah. Itu sepatutnya macam tu.
Tapi biasalah tuan-tuan, lumrah manusia. Lumrah manusia. Ya, kalau anak tu pandai, dia dabik dada, dia kata apa? Akulah yang ajar. Betul tak? Anak dapat 8A. Oh, dia canang cerita anak dia 8A. Anak dia boleh pergi London. Pasal apa? Daripada kecil saya blur dia, tak bagi main. Saya cerita segala mak nikah. Dengan hati, dengan perasaan, dialah segala-galanya. Tanpa memandang hati dia kepada pemberian Allah. Ini yang tak baik. Kalau dia canang anak dia pandai, anak dia macam ni, saya didik anak saya macam ni, macam ni, macam ni. Tapi hati dia, semuanya pandang semua dengan limpah kurnia Allah, tak apa. Dia ada beza. Nah, kalau orang kafir sedekah, orang Islam pun sedekah. Sedekah baik tak nak tanya? Baik. Apa beza orang kafir sedekah dengan kita sedekah? Nak tanya beza? Tak ada beza pada segi zahir. Tapi pada batinnya beza. Mereka infak dengan niat apa? Kita infak dengan niat apa? Itu je. Mana niat itulah dalam hadis Bukhari. Dia memulakan innamal a'malu bin niat. Tak, amalan itu dimulakan dengan niat. Niat tu penting. Dengan niat itulah akan datang segala kebaikan. Dia akan jauh daripada keburukan. Tengoklah niat tu. Baik, dan sayugia bahawa berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Istimewa penyakit jadari, iaitu penyakit cacar. Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya, maksudnya tadi dia kata sayugia juga dia kena berasa takut di atas hilangnya nikmat yang Allah bagi kepada dia tu, umpama cantik, seumpama cantik yang Allah bagi. Kiaskanlah kepada pemberian Allah yang lain. Allah bagi ayah-ayah apa? Rumah sihat, tubuh badan, anak soleh, anak 8 orang, kereta besar, rumah besar, jadi pangkat tinggi-tinggi dalam kerajaan, ada tokoh apa, jadi tokoh masyarakat. Semua tu nikmat Allah. Kita kena rasa apa? Kena rasa takut hilang nikmat tu. Tuan-tuan, sakit apa, sihat ni nikmat tak? Takut tak hilang sakit? Apa, takut tak hilang sihat tu? Tu pasal tuan-tuan pakai mask, takut kena coronavirus. Tu tak? Tengok cikgu dah pakai lah. Tadi dia buka selamba ya. Tapi saya jauh tak apa tuan-tuan. 1 meter daripada apa nama juru kamera kita pun ada 2 meter ada tak? Ada. Tak apa, saya buka mask. Tu kata kena berasa takut hilang umpama cantik, kesihatan dan lain-lain. Duit yang ada dekat tangan tuan-tuan, rasa selamat ke simpan dalam bank? Rasa selamat ke tak? Tuan-tuan, kita kalau harapkan polis tuan-tuan, polis bukan boleh buat apa tuan-tuan. Kita harapkan sistem bank untuk jaga duit kita, tak boleh harap juga, walaupun ada term and apa? Polisi lah, terma dan syarat tu, kan? Walaupun ada dia punya terma dia, kita berasa selamat duit kita dalam bank. Tak, sebenarnya tak selamat. Berapa ramai orang hilang duit dalam bank. Rumah penuh dengan jaga lagi, polis datang merunda lagi, tiap 3 jam datang meronda. Rumah lagu tu juga kena pecah. Cari-cari tak jumpa juga siapa perompak dia. Dia pakai mask, mana nak jumpa? Jadi semua tu kalau kita harapkan kepada makhluk, tak boleh. Makhluk tak boleh buat apa. Tapi asbab tak apalah kita ambil. Gitu juga kesihatan. Kesihatan yang Allah bagi kepada kita ni, kita kena rasa, iya aku takut bila Allah tarik kesihatan aku. Macam mana kalau takut kesihatan tu diambil, ditarik? Kena jaga. Begitu juga duit tuan-tuan. Berpuluh-puluh ribu berkoyan-koyan dalam bank tu.
Macam mana nak jaga dia? Suruh titipkan kepada Allah yang jaga. Rasa ini pemberian Allah. Aku risau juga kalau Allah tarik duit aku ni. Allah nak tarik duit ni macam-macam cara, tuan-tuan. Nah, ada orang tu, tuan-tuan, di rumah saya tu, dia buat ais. Ni cerita, mungkin saya dah cerita dah sini. Dulu dia miskin. Waktu dia muda, dulu dia miskin. Waktu saya kecil-kecil, saya tengok memang orang susah. Dia bawa lori ais ni, dia ikut orang lah, kan. Satu hari tu bila umur saya dah 20-an, saya tengok dia dah maju, boleh beli bangun apa, boleh beli banglo, kereta Feledy, Nissan Feledy time tu. Feledy ni ratus ribu, tuan-tuan. Allah nak tarik dia punya kekayaan mudah je. Duit berkoyan-koyan tu bagi dia kena sakit. Habis, tuan-tuan, dia jual nyerta dia nak baiki kesihatan tu. Rasa duit banyak berkoyan dalam bank tu, rasa selamat ke? Dah. Itu muka cantik. Nah, anak pandai. Bila anak jadi pandai, Allah tarik anak tu mati. Dia rasa sedih tak? Sedih lah. Anak tengah besar 8A, tengok-tengok Allah tarik nyawa mati. Sedih. Tu nikmat-nikmat semua tu kita kena rasa takut. Takut rasa kehilangan. Siapa rasa tak sedih dengan kehilangan? Semua sedih. Itu kena berasa takut tu. Kepandaian, ilmu, sebagai semuanya, segala makneka yang Allah bagi kepada kita daripada nikmat, kena berasa tu. Tak boleh berasa ujub. Jadi apa ruang kita nak rasa ujub? Nak rasa ujub tentang kepandaian Allah bagi. Aku boleh ceramah. Dah. Alah, benda yang simple tu, kita nak rasa ujub. Kalau Allah tarik macam mana? Kekayaan, kesihatan, semua tu tak boleh. Kena buang. Sifat-sifat ni kena buang. Dia kena rasa apa? Pandang semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita diajar ilmu tauhid, tuan-tuan. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni, dia kena selari. Dia kena selari berjalan. Ilmu tauhid yang kita belajar sifat 20 tu, tuan-tuan, dia ajak kita kenal Tuhan. Nah, bila kita dah kenal Tuhan, ilmu fiqh bantu kita bagaimana nak beribadat kepada Tuhan. Mana ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fiqh ni semua kena ambil gaul macam kita uli tepung nak buat roti. Tuan-tuan, dalam roti tu, sebelum jadi roti tu, dia tepung, garam, gula, air. Campuran ke semua tu jadilah roti. Setelah dibakar, makan sedap. Tambah pula perisa, bubuh kaya gardenia. Enak dimakan begitu saja. Macam tu kita gaul sekali dengan ilmu tauhid kita, gaul dengan ilmu tasawuf, ilmu fiqh, kita beribadat rasa sedap. Duk atas bumi ni, kita rasa apa? Kita rasa Allah yang punya, bukan Ahmad Al-Bab yang punya. Nah, dia jangan jadi macam cerita Piramli tu. Ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Kalau tuan-tuan Ahmad Al-Bab lah. Baik. Yang cerita ni khususnya nak cerita kat saya lah, kan, bagi kesan sikit hati tu. Pasal hati ni lama dah, apa orang panggil, duk dalam kekotoran. Duk kejar dunia sangat. Duk kejar macam-macam kita nak, sedangkan kita tak tahu semua tu adalah pemberian daripada Allah. Baik. Dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya, seperti ilmu dan ibadat, maka sayugia bahawa berfikir ia, kalau dia rasa ujub dengan ilmu yang dia ada, hebat aku ni, boleh ngajar segala makneka ilmu. Orang tanya bab fizik, aku jawab. Orang tanya bab sains, aku jawab. Orang tanya bab biologi, semua aku jawab. Semua aku boleh jawab. Ilmu falsafah semua aku boleh jawab. Ilmu agama semua, segala makneka dia tahu. Dia berasa tak ada orang lagi hebat pada aku, handai aku. Ibadat pula, ibadat dia ni warak, boleh zikir, boleh puasa dan sebagainya, solat, ibadat, boleh sedekah, boleh pergi haji, boleh zakat. Kalau orang kita dulu-dulu haji lah, no? Kalau balik pada haji tu tak panggil haji, marah. Aku dah pergi haji dah ni.
Kan orang dulu dia marah kalau balik pada haji tak panggil haji. Oh, tu dia marah. Ni dia rasa wujub dengan ibadat dia. Title dia, haji dia. Baik. Kata pengarang, seperti ilmu dan ibadat, maka sayugia bahawa berfikir ia. Dia kena fikir pada pekerjaan itu. Dengan sebab apa mudah ia baginya. Kenapa dia boleh dapat ilmu? Kenapa dia boleh buat ibadat? Dia kena fikirnya tu. Kenapa aku ni boleh buat ibadat? Kenapa aku boleh dapat ilmu? Mengapa aku boleh buat sekian. Macam-macam lah kerja ni. Dan bahawasanya tiada mudah ia, dia kena fikir. Sungguhnya tiada mudah ia pekerjaan itu. Ilmu ibadat tu tak akan jadi mudah baginya, bagi orang yang melakukan ibadat dan orang yang berilmu tu, melainkan dengan anggota dan akal. Melainkan dengan anggota dan akal. Tubuh badan dan akal yang Allah bagi tu. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya, semua makhluk bagi Allah Ta'ala, menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya. Kalau dia ada ilmu siapa bagi? Tuan-tuan, ada orang belajar 5 tahun tak cerdik-cerdik. Ada orang belajar 10 tahun pun tak cerdik lagi, bodoh tang tu juga. Ada orang belajar setahun, Masya Allah cerdik, Allah pandainya dah. Ada budak tuan-tuan lahir macam contoh Adi Putra. Kenal Adi Putra? Cekak matematik. Otak kita tak macam tu. Suruh darab, suruh kali, suruh bau, semua dia boleh macam kalkulator otak dia. Otak kita kalau suruh 9 kali 20 berapa? Oh, tak ingat. Kena ambil kalkulator bantuan. Otak kita slow. Jadi macam mana dengan ilmu yang Allah bagi, kekuatan yang Allah bagi tuan-tuan? Orang yang main gym tu angkat 200 kilo. Macam nak pecah mukanya. Nak berderai, keluar darah. Dia boleh angkat. Dia nak rasa kagum pada mana tu? Dia nak kena rasa kagum terhadap pemberian Allah tu. Dia kena fikir, aku tak boleh angkat ni, melainkan dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Tu kena fikir saya macam tu. Ilmu, ibadat kita. Kita tak akan boleh berpuasa, melainkan semua tu adalah Allah bagi kekuatan. Tuan-tuan boleh puasa tuan-tuan? Tak ada orang yang boleh puasa, melainkan semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua terjadi ni pun kalau kita mengaji tauhid dalam bab khususnya wahdaniyah, bab perbahasan wahdaniyah, iaitu sifat salbiyah, wahdaniyah, esa Allah ni pada zat, pada sifat dan pada af'al. Esa ni tunggal. Zat Allah tunggal, sifat Allah tunggal, dan perbuatan Allah tunggal. Maknanya perbuatan Allah tunggal tu tak ada satu pun yang bersekutu di dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah cipta, tak ada orang lain share. Kalau dia buat bumi, tak ada orang share buat bumi dengan Allah. Jadi di sini yang kita angkat tangan, yang kita makan, yang kita berfikir, semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh bercakap, lidah boleh merasa, telinga boleh mendengar, mata boleh memandang, kaki boleh berjalan. Semua tu adalah perbuatan Allah, tak kira baik dan buruk. Rukun iman kita dah belajar yang ke-6 apa? Percaya kepada qada dan qadar. Kalau dalam bahasa Jawinya, kitab Jawinya, percaya kepada untung baik dan untung jahat. Maknanya apa? Segala perbuatan tu adalah datang daripada Allah SWT. Tak ada pun datang daripada diri dia. Mana kena fikir macam tu? Ilmu ni Allah bagi. Bukti mana ilmu Allah bagi tuan-tuan? Hari ni tuan-tuan hafal surah Al-Mulk. Cuba lusa tak baca. Sangkut tuan-tuan. Kan? Sangkut. Hari ni baca hafal. Cuba lusa tak baca. Esok lusa tak baca. Tulat tu mula nak baca, sangkut. Ayat selepas ni apa? Dah tak tahu. Lupa tu pun datang daripada Allah Subhanahu
Allah Ta'ala, Allah yang buat. Jadi ilmu kita dekat mana? Tu. Mana kena berfikir tu. Kenapa boleh jadi mudah Allah bagi tu? Dan bahawasanya tiada mudah ia baginya melainkan dengan anggota dan akal. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semua makhluk bagi Allah Ta'ala. Menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnianya. Demikian juga ilmu dan ibadat dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya, seperti firman-Nya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Oleh ni dia tak ada kalimah yang lain tu, dia jatuh mana oleh kamu akan dia. Barang yang mengerjakan oleh kamu akan dia. Mana dan firman-Nya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Artinya dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah kata dalam surah Al-Insan ni, tidak kamu kehendaki. Mana apa sahaja yang kamu kehendaki tu, kalau mengikut kaedahnya ma tu ma nafiyah, illa tu ada tulis istisna. Kalau nak tengok mudah, cara mudahnya tutup ma tutup illa. Jadinya apa sahaja yang kamu kehendaki tu semuanya adalah kehendak Allah. Makna tidak kamu kehendaki melainkan apa yang Allah kehendaki. Maknanya segala kehendak kita adalah kehendak Allah. Makna Allah yang jadikan segala-galanya. Baik. Maka sayugia bagi yang berakal, kata pengarang, bahawa adalah ujubnya, rasa kagum dia tu selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya. Mana kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bagi kepada kita walaupun kita tak minta. Tuan-tuan minta tak sihat? Sebelum tuan-tuan kenal sihat tu, Allah dah bagi sihat dah. Sebelum tuan-tuan kenal nama sihat, erti sihat, Allah dah bagi sihat dah. Tuan-tuan minta celek dah? Dah. Belum tuan-tuan kenal celek, Allah dah bagi celek dah. Sebelum tuan-tuan kenal ilmu, Allah bagi ilmu dah. Umur berapa tahun tu Tuhan dah ajarkan kepada tuan-tuan bagaimana nak sebut mama, ibu, ayah. Nampak? Allah yang ajarkan segala-galanya. Sebelum kita kenal itu adalah ilmu, pengetahuan. Kena rasa macam tu. Kerana mengurniakan ia baginya, bagi seorang itu akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia baginya, memberi petunjuk ia Allah baginya kepada orang yang itulah, kepada seseorang itu kepada ibadat. Mana Allah bagi petunjuk, lorongkan dia untuk berbuat kepada ibadat dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Mana tuan-tuan, kita ni takkan boleh buat ibadat melainkan semuanya Allah lorong. Sebab kita takkan boleh buat diri kita untuk beribadat, diri kita untuk berusaha, melainkan semua tu adalah datang daripada sokongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi. Tak ada satu pun daripada kita. Terdahulu maksudnya kita awal-awal yang ciptakan usaha, kita yang ciptakan sebab. Tak ada. Sebab segalanya adalah datang daripada kejadian Allah. Baik. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Mana dan ni harful atfi, menegah ni dia maktufun di atas perkataan mengurniakan. Maksudnya maka sayuginya bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya selama-lama dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya. Kerana apa? Kerana mengurnia ia baginya akan ilmu dan kerana menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Kita kena rasa syukur kepada Allah tu disebabkan ada sebahagian manusia ni Allah tak bagi akal, Allah tak bagi ilmu, Allah tak bagi petunjuk dengan semata-mata keadilannya. Sebab apa Allah buat macam tu? Itu adalah keadilan Allah. Sebab apa Allah jadikan orang ni tak pandai? Kenapa Allah jadikan orang ni
tak berduit. Mengapa Allah jadikan orang ni jahat? Semua tu adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh pertikaikan. Nah, tapi tugas kita kalau nampak orang buat jahat, tugas kita apa? Cegah tu. Nah, peperangan yang berlaku, kita tak boleh salahkan Allah. Kenapa engkau Allah jadikan peperangan atas muka bumi ni? Sungguhnya engkau Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kenapa masih ada lagi pembunuhan? Adik Amir kena bubuh dalam tong biru. Kenapa? Seorang perempuan tu kena pijak anak dia sampai terkencing mati-mati ada. Kenapa engkau akan maha pemurah? Mana la yasalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Jangan ditanya apa Allah buat, kenapa Allah buat. Tetapi kena fikir apa yang kita buat. Kita akan ditanya nanti. Jadi tugas kita, syarak dah bagi tahu, nampak kemungkaran, kalau mampu tegah dan suruh orang buat baik. Itu tugas kita. Nak pertikaikan mengapa Allah macam ni, itu tak layak bagi kita. Semua Allah buat itu adalah di atas dasar ilmu dia dan keadilan dia. Dan kita kena syukur. Allah bagi kita ilmu, Allah bagi akal, Allah bagi sihat, Allah bagi banyak ni kat kita ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu bilang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tak mampu nak bilang dia. Nikmat Allah banyak ni. Nah, jadi nikmat Allah banyak kat kita, Allah bagi, dan banyak juga nikmat Allah tarik pada orang. Tu juga kena rasa Allah syukurnya. Tu. Dan rasa kalau nak takjub tu, rasa takjub kepada kurniaan Allah tu. Baik, hendaklah takut ia akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Kadang-kadang istidraj ni Allah bagi ni, kalau bahasa tua, bahasa Kedah, Tok Guru saya kata mempermua. Tahu mempermua? Tak tahu? Orang Melayu belakang ni. Mua lah. Tapi mempermua. Mua lah. Kan? Maknanya istidraj. Kalau kaki pancing, dia panggil bujuk. Orang main mancing ruan kan. Dia casting. Dia tahu dah, dia nampak dah ada kat situ ada anak ikan kan, anak ikan ruan tu. Dia paling pancing. Dah boleh lama sikit, dia sentap dapat. Ikan tu masuk dalam kuali dah jawabnya. Duduk dalam kuali, tuan-tuan ratah dia. Macam tu. Mempermuak, istidraj. Kadang-kadang Allah bagi kita ni sihat, Allah bagi kaya, Allah bagi duit, Allah bagi ilmu. Sedap ceramah. Kadang-kadang tu bukan nak tunjukkan Allah nak bagi kebaikan. Kadang-kadang itu istidraj, nak lagi jahanam kan. Itu maksud dia, nak bagi jahanam. Contohnya, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Artinya, membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu akan bermacam-macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj. Maknanya orang ni, kalau dilawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok koi lawan, koi dapat rata, koi bongkak, koi jadi kaya, koi lawan, koi masyhur. Tahu ke koi? Lagi maknanya lagi dia buka tubuh dia, lagi orang kecam, lagi masyhur dia. Ni ada zaman sekarang ni tuan-tuan, nak dapat market di dalam pasaran, kalau nak jual, dia buat benda bodoh. Dia buat benda-benda bodoh, semua akan dapat masyhur. Ni memang berlaku. Buatlah apa sekarang ni? Kalau nak famous tuan-tuan, buatlah perkara yang menyalahi kebaikan. Buat benda buruk. Tambah lagi berkenaan dengan benda-benda yang lucah ni, cepat lagi orang tengok. Jadi itu taktik orang panggil market. Apa orang panggil? Marketing. Apa orang panggil? Marketing lah. Cara nak memasarkan perniagaan dia. Mana ni? Kalau orang jadi lagi jahat, kita tengok, lagi kaya dia, lagi untung dia. Ni
kadang-kadang itu adalah istidraj Allah nak bagi. Contoh ahli politik, siapa yang kena saman tu? Pecah mana? Ada? Tu saya tak nak sebut sebab live. Tuan-tuan tahu. Bahaya tu. Kita pun takut. Kadang-kadang kita rasa smooth perjalanan hidup kita ni kan. Walaupun kita tak taat, kita rasa smooth perjalanan hidup kita. Kenapa? Lagi aku buat macam ni lagi masyhur aku, lagi dapat banyak duit aku ni, lagi smooth perjalanan hidup aku ni. Boleh pergi jalan melancong sana semua, keluarga bahagia. Tunggu saat. Ni istidraj. Sama yang Allah kata ni, orang yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah buka segala macam daripada segala nikmat atas jalan istidraj. Hingga apabila sukacita mereka itu berasa seronok dengan segala nikmat yang diberikan akan mereka itu, sampai merasa rasa seronok, peringkat seronok, menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Mana? Dengan tiba-tiba. Ini berlaku, kita tengok, bukanlah kita nak kata budak-budak yang main tu adalah istidraj. Dia contoh je saya nak bagi. Budak ni tuan-tuan, ayah-ayah pun dah biasa pengalaman bela anak 4-5 orang. Mereka ni, kalau kita tengok demo ni seronok sangat, gelak ketawa, kuki, lompat sana lompat sini. Tuan-tuan, akhir sekali tuan-tuan akan dengar apa? Menangis. Akhirnya menangis tuan-tuan dengar. Seronok tengok dia, seronok lah tengok. Kejap lagi tak ada datang kat kita menangis. Gitulah. Kita ni kalau dah sampai peringkat yang tertinggi keseronokan, berasa selesa, Allah uji. Time tu baru sedar. Tuan-tuan, Fir'aun ni, dia dah sampai kepada puncak, orang panggil nikmat yang tertinggi atas dunia ni, sehingga dia boleh mengaku sebagai Tuhan. Nak kata dia ni berpenyakit, tak penyakit. Allah bagi dia sehat. Allah bagikan dia humble, boleh memerintah rakyat, sehingga sampai dia rasa kekuasaan dia begitu meninggi, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Sama juga kias pada benda lain. Perangai Fir'aun pun kita ni lebih kurang sama je. Bila kita berasa kita ni ada jawatan sikit, aku balik pada Oxford, mari dengan orang kampung. Hampa ni mengaji kampung ya. Aku ni Oxford. Hampa apa tahu? Mari perasaan macam tu. Lebih kurang Fir'aun ni lebih kurang dah. Akhirnya apa? Allah bagi apa? Tenggelam di dalam laut. Hatta adrakahul gharaqu qala, sehinggalah dia ni sampai kepada puncak dia ditenggelamkan dalam laut. Dia kata apa? Amantu billadhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan yang Bani Israel sembah, dan aku adalah tergolong daripada kalangan orang Muslim. Mana orang yang berserah diri kepada Allah. Allah kata apa? Waktu sekarang tak ada dah. Engkau ni adalah orang yang kafir. Fir'aun pun taubat tuan-tuan. Bila dah kena azab tu, bila dah duduk di bawah keadaan yang Allah uji itu, bala tu, baru dia tahu nak taubat. Habis tak ada gunalah taubat tang tu dah. Macam tu kat kita. Kadang-kadang Allah bagi sesuatu pada kita ni, kita jangan anggap nikmat sokmo. Padahal kadang-kadang itu tak tahu itu adalah tiket untuk Allah nak binasakan. Koi Allah bagi senang, koi lupa. Itu alamat. Jadi kena hatilah, kena pupuk hati. Pupuk hati ni kena macam mana? Ya Allah, aku takut nikmat yang kau bagi ni adalah sesuatu ujian buat aku. Kepandaian yang kau bagi ni adalah ujian buat aku. Pandaian pun boleh jadi ujian, tuan-tuan. Orang yang beribadat pun boleh jadi ujian. Tuan-tuan, ujian ni bukan saja pada harta. Pada ibadat kita, mengenal Allah pun ada ujian. Tuan-tuan lama dah mengaji, datang surau.
tiba-tiba berhadapan dengan jiran yang tak pernah pergi surau. Tuan-tuan rasa apa? Ya ni langsung tak pernah pergi surau. Oh ni mati ni tempat dia mana ni? Dia ada rasa dia macam tu. Berasa tu itu masih lagi tuan-tuan mengaji, datang dengan masjid 10 tahun pun ibarat, bukanlah kata tak ada makna, masih belum mengajar lagi ilmu yang sebenarnya. Dia tak mengajar tuan-tuan bagaimana nak berhadapan dengan musuh syaitan. Baik, kata pengarang lagi, saya nak habiskan sedikit lagi. Dan firman-Nya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, artinya selagi kami ambil mereka itu sedikit-sedikit daripada pihak tiada mengetahui mereka itu akan dia. Mana kami akan ambil, uji mereka ni, binasakan mereka ni sedikit demi sedikit, sekira mana mereka tak menyedari. Sikit-sikit Allah hakis sampai pada akhirnya dia binasa. Makna istidraj itu ni menghampirkan kepada seksa Allah Subhanahu taala dengan diberi tangguh sedikit-sedikit seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Kata pengarang wallahu alam, seperti macam nak menangkap ayam. Tuan-tuan nak tangkap ayam macam mana? Umpan tu. Tabur. Mula kita tak bagi umpan, dia lari. Kita tabur dedak kan. Tuan-tuan makan tak? Makan dedak? Mana makan tuan-tuan? Kita orang manusia mana makan dedak, kita makan nasi tuan-tuan. Kita tak makan dedak. Boleh pula orang kata makan dedak. Tak ada orang makan dedak. Orang makan nasi. Tu. Bagi tabur. Bila dia dah dekat, ram. Bila dah rap pegang tu, ikat kaki, ambil pisau sembelih, cabut bulu, ikut kan? Panggang ke, goreng ke, bakar ke. Itu kita melagu tu jugalah. Allah bagi sesuatu tu kadang-kadang dia nak uji kita. Sampai satu saat dia binasakan dengan apa yang kita dapat. Tuan-tuan pernah jadi mak rempit tuan-tuan? Pernah jadi mak rempit tak? Biasa. Muda-muda tu naik kapcai pergi mana merata kan. Naik Cameron lah apalah. Zaman-zaman tuan-tuan tu motor lain macam sikit. Motor retro lah. RZ-nya, RXS-nya kan. Baik. Kalau tuan-tuan tengok budak-budak motor ni tuan-tuan, dia seronok dengan motor dia, akhirnya ke mana? Akhirnya terbongkang tuan-tuan. Orang Perak panggil ingke, orang Parit panggil ingke. Kalau belah kampung Gajah, belah Batu Gajah tu dia dekat dengan Parit. Orang jangan ingke sangat. Ingke mana seronok? Seronok sangat tu jawab di mana? Longkang ni jawabnya. Tambah tengah konvoi tu. Konvoi pergi naik mana? Cameron. Main lap. Seronok, tak ingat dunia. Tak berasa nak takut tu. Tak berasa takut, langsung nak jatuh ni. Dia confident, dia main, dia lagi pula dia rasa ujub. Oh, aku ni hebat. Lap cecah. Pedal stand tu sagak berapi-rapi. Mari lap terakhir tuan-tuan, dia nak kata aku nak tunjuk skill aku yang terakhir. Dia lap jatuh gaun tuan-tuan. Time kemuncak dia kata apa? Aku nak tunjuk kehebatan aku. Aku boleh lap. Dia lap. Masuk dalam gaun. Macam tu. Allah mempermuakan. Jadi hati-hatilah dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kita kena rasa sentiasa macam mana? Ya Allah, takut benda ni adalah satu ujian. Kaya, sehat. Dan kena takut bahawasanya nikmat tu hilang. Bila kita takut nikmat tu hilang, kita sentiasa berharap kepada Allah tolong kekalkan dia. La in syakartum la azidannakum. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim, Allah kata, Allah menyatakan bahawasanya jikalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi.
Mana syukur ni macam mana? Kita gunakan segala nikmat yang Allah bagi tu ke jalan Allah. Di samping dalam hati kita tu kita rasa, ya Allah, semua Engkau bagi. Tak ada orang yang bukan daripada usaha aku, bukan orang lain yang bagi. Semua datang pada Engkau. Tapi kalau kufur ni maksud dia tak berterima kasih dengan Allah lah. Kita kufur dengan nikmat Allah. Kufur nikmat ni kita tak berterima kasih. Kita guna nikmat tu pada jalan kemaksiatan. Allah janjikan apa? Inna azabi lasyadid. Azab aku ni pedih. Jadi Allah akan timpakan akhirnya bagi orang yang menyimpang ni azab yang sengsara. Jadi minta simpang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta simpang dengan Allah daripada sifat-sifat yang boleh membinasakan kita. Antaranya sifat ujub. Jadi yang terakhir sekali tuan-tuan, dalam bab kita kena bersihkan hati kita daripada sifat kerosakan ni, sifat kecelaan ni, adalah bab yang ke-10, iaitu bab menyatakan riya, insya-Allah. Yang ni yang terakhir. Yang ni terakhir. Mana dalam kitab ni dia cerita 10 bab, 10 perkara kerosakan hati yang akan menarik segala kerosakan-kerosakan yang lain. 10 ni asas dia orang panggil. Lain tu dia akan datang. Kalau ada complete set 10 ni, maka dia akan tarik segala keburukan-keburukan yang lain. Maka riak ni insya-Allah pada bulan depan kita akan bicarakan dia dengan lebih tuntas lagi, dan yang mana huraian pengarang dalam kitab ni agak padat juga, yang boleh menyentuh hati kita apakah itu riak. Kemudian dia akan masuk pula di dalam bab yang baru, iaitu bukan bab yang baru, kitab yang baru, iaitu kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Ni kita nak pakai. Yang buruk kita buang dulu, maka kita pakaikan sifat yang baik. Contoh, kita pergi bendang dah berlumur dah dengan lumpur-lumpur tu, bau badan hangit ketiak semua peluh-peluh. Kita dah tahu kita ni berpeluh, banyak lumpur, kita pergi mandi, bersihkan sabun-sabun, keluar daripada bilik mandi, kita lap kain badan kita daripada air-air tu, pakai minyak wangi, pakai baju tan cantik-cantik, pakai kepiah, pakai kain, buat ibadat. Macam itulah ibarat dia. Yang ni yang terakhir sekali adalah kitab yang ketiga dalam kitab ni, adalah nak memakaikan sifat yang baik-baik. Sifat yang baik-baik ni pun kita kena tahu bagaimana cara nak pakai dia. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bis-shawabi wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al khaira umrina akhiraha wa khaira amalina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.